Hai semua, dah bersedia untuk temu janji anda bersama Nona? Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton Nona. Kebiasaannya apabila hujung minggu tiba, masing-masing sudah pun merancang pelbagai aktiviti. Selain hanya dapat bersantai bersama keluarga atau teman-teman, ada juga undangan majlis istimewa yang harus dipenuhi. Majlis kenduri kahwin, bertunang mahupun majlis sambutan hari jadi antara acara yang sentiasa diadakan saban minggu. Inilah kesempatan yang ada untuk bertanya khabar dan mengeratkan silaturahim selain dapat menambah kenalan baharu. Pelbagai pengisian menarik yang bakal kami kongsikan sepanjang 1 jam ini kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Actually, I tahu daripada pregnancy lagi lah. Saiz dia masa dalam perut tu dia kecil sikit. So, bila lahir by cesarean, baru doktor found out actually dia ada yang hydrocephalus, lebihan cair dengan spina bifida sekali. Tema yang minimalist design, tapi ada modern, ada suka-suka punya identiti tu masih kekalkan. Dari Korea ini dari segi pemakanan mereka, di mana mereka memerlukan kimchi bagi setiap hidangan yang mereka makan. Tak kira lah apa-apa pun. Ibaratkan kimchi tu satu makanan ruji bagi mereka. Kalau tak ada kimchi, kurang selera mereka untuk makan. Rekaan casual atau lebih santai pastinya menjadi pilihan golongan hawa sebagai helaian wajib yang perlu ada dalam koleksi peribadi mereka. Mengetengahkan gaya ringkas sesuai dengan cuaca di Malaysia, segmen trend membawakan rekaan blaus berpotongan besar juga seluar palazzo yang pasti memberi keselesaan kepada pemakainya. Saksikan pilihan gaya casual dari Suka-Suka. Memilih rekaan casual sebagai identiti jenamanya, Suka-Suka membawakan koleksi pakaian santai khusus untuk wanita masa kini. Variasi blaus dan palazzo dengan corak ringkas melatari tema rekaannya tahun ini. Tahun ni macam tahun-tahun sebelum ni juga dia tema yang minimal, maknanya minimalistik lah, minimalist design, tapi dia ada modern, ada suka-suka punya identiti tu masih kekalkan, sama ada tradisional ataupun moden, dia masih minimal. Juga sangat personal, inspirasi saya adalah apa yang saya sendiri rasa suka pakai dan daripada apa yang saya rasa selesa, dan saya rasa apa yang saya bayangkan mungkin nampak cantik untuk wanita-wanita kat luar sana yang moden, yang berkerjaya, kebanyakannya yang dah berkerjaya. Diinspirasikan daripada seni lukis, corak yang dipilih menggunakan teknik garisan. Saya pun suka seni, suka art, so banyak tengok, suka warna, suka juga suka stroke, suka garis, suka yang elemen tu elemen semula jadilah kebanyakannya. So dia daripada situ kita gabungkan dan hantar print pun dia kita gabungkan secara rawak. Sebenarnya print tu dia asing, tapi kita gabungkan secara rawak dan kita masukkan warna tu. Cuba beberapa kali lah, tapi dia memang saya suka yang nampak natural, nampak tak terlampau
Macam mana ya, tak terlampau nampak futuristik sangat, tetapi dia ada moden tu juga. Olahan ideanya mengetengahkan teknik overlay yang memberi tumpuan kepada garisan pendek sebagai fokus rekaan. Dan untuk kita punya shirt yang kita buat separate, yang asing, yang tu daripada, tu memang tenun tangan, yang ada yang garis-garis belang-belang tu ditenun tangan. Dia nampak macam print belang-belang, tapi dia sebenarnya memang daripada tenun. Dan seluar kita buat linen lah, memang kita buat seluar linen yang wide leg, yang high waist wide leg. Yang prints yang kita buat daripada cotton, tapi cotton poplin. Dia cotton yang kualiti tinggi. Dan print tu kita dari studio ni juga kita sketch daripada mula. Kita cuba warna-warna yang sesuai dan design pun kita buat kat sini. Kita nak kekalkan, sebab dah ada print, kita nak kekalkan design yang sangat okat, yang sangat minimal supaya dia balance. Kan, dan warna yang minimal, color yang minimal dan design yang minimal, tapi ada print. So yang tu untuk tahun ni kita buat dua print dan dua colorway. Satu more to abstract macam apa yang saya pakai ni. Satu lagi more macam feminine sikit, ada floral. Dan tapi dia juga agak minimal. Dia tak, warna pun kita tak pilih warna yang terlampau warna yang terang. Warna-warna yang earth tone dan warna-warna yang pastel. Yang tu kita buat set, boleh dipakai untuk juga casual, boleh mix and match dengan kita punya shirt ataupun baju dengan pants. Macam baju ni boleh pakai dengan pants kosong, macam slim cut pants or jeans and all that. Menyuntik sedikit kelainan pada blaus sentuhannya, bahagian bahu direka dengan bentuk puff sleeve bagi memberi ilusi yang lebih besar sesuai buat mereka yang kurus. Saya sebenarnya berharap dapat lagi tengok banyak bengkel-bengkel atau workshop seni pembuatan fabrik. Pembuatan fabrik cetak, print, tenun kat Malaysia supaya dibesarkan, digiatkan lagi. Itu memang harapan, sebab buat masa sekarang macam agak kurang, kecuali batik yang dekat Pantai Timur kan. Mungkin boleh buat lagi banyak batik moden kat sini. Buat macam like a small school, a bengkel. Budak-budak sekarang, budak muda yang minat seni ni boleh pergi ke situ. Lebih sedekat mencuburi dunia fashion, Suryani sentiasa menampilkan rekaan terkini bagi mempelbagaikan pilihan buat pelanggan. Ilham rekaan kali ini pasti memberi cita rasa berbeza untuk mereka yang sentiasa mencari kelainan dalam gaya casual harian. Spina bifida adalah kelainan yang dialami sejak lahir dan terjadi ketika tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna lalu menyebabkan saraf tunjang terdedah. Diuji dengan penyakit ini sejak lahir, adik Mariam Hanif yang kini berusia 5 tahun melalui kehidupannya dengan begitu berat sekali. Apatah lagi, dia didiagnos dengan penyakit hydrocephalus atau penyakit berkepala besar yang menyebabkan berlakunya pengumpulan cecair otak yang berlebihan. Menjalani 2 kali pembedahan di kepala dan juga di tulang belakang, Mariam mengalami pelbagai komplikasi. Survival memaparkan kisah perjuangannya dan berkongsi kekuatan semangat keluarga Mariam untuk dicontohi bersama. Actually ramai je. Lepas bila I tahu Mariam ada ni, baru I sedar bukan anak I je yang ada penyakit macam ni lah, macam condition macam ni.
So actually ada je ramai yang new parents yang kena. Okey. Dia diduga seawal mula menatap dunia. Disahkan mempunyai komplikasi pada bahagian otak sewaktu dalam kandungan dan lahir dengan keadaan tulang belakang terbelah. Mariam Hanif menjalani kehidupannya tidak seperti kanak-kanak yang lain. Actually, I tahu daripada pregnancy lagi lah. Masa Mariam umur 28 minggu dalam perut. Sebabnya actually because dia kecil. As compared to baby lain, saiz dia masa dalam perut tu dia kecil sikit. So, doktor pun buat check up and then refer to HKL. And then dekat HKL, dia buat lagi scan and everything. So, masa scan tu, doktor tahu yang actually dalam kepala Mariam tu penuh dengan air lah. Ada lebihan cecair dekat kepala dia. So, from then on, so kita continue follow up dekat HKL sampai delivery on 38 weeks lah. On 38 minggu. And then bila lahir tu, actually baru tahu ya ada spina bifida juga. Sebab masa Mariam lahir, spina bifida tu macam kecil sangat. Macam 20 sen je saiz dia. So masa scan tu doktor tak nampak. So bila lahir by caesarean, baru doktor found out actually dia ada yang hydrocephalus, lebihan cecair dengan spina bifida sekali. Bagaikan sebuah mimpi, Hanif Saleh seakan tidak percaya dengan perkabaran yang dibawa isterinya tentang situasi kandungan. First time dapat tahu tu, saya memang terus meraung, nangis. Basically saya terus saya balik daripada Melaka straight to KL dan terus jumpa doktor hari itulah. So it's a specialist lah. So dia yang explain yang pasal hydrocephalus tu. Jadi masa dia explain tu memang kita orang kosong kan, tak tahu apa-apa. Memang agak kita clueless lah. Saya masa tu memang blank kepala saya. And then bila dia tunjuk tunjuk CT scan tu, tunjuk X-ray yang dia punya otak punya matter actually Mariam ni 50% je dia punya otak in terms of volume tu kan, size dia 50% daripada kita. So bila saya dapat tahu saya dah risau dah future dia macam manalah, ada delay ke apa ke. Menjalani 4 kali pembedahan termasuk di bahagian tulang belakang, keadaan Mariam tetap memerlukan penjagaan rapi oleh ibu bapanya. Saya buat banyak research lah pasal benda ni. Especially CIC. It's called self catheter lah. Jadi basically you masukkan a tube masuk dekat dalam saluran kencing. So banyak yang ajar masa itu adalah nurse lah dekat HKL. So yang kat situ itu yang paling penting yang during that time. Tapi banyak benda yang pasal Mariam ni saya terpaksa belajar on the go lah. Pasal kami tak ada contoh. Jadi terpaksa belajar sendiri. Jadi to a point yang pada saya cara jaga Mariam ni adalah anak normal pada saya. Pasal dia anak first. Saya tak tahu yang lain-lain. Saya ingat lagi sebulan yang pertama dia kencing dia tak dapat kontrol, berak pun tak dapat kontrol. Jadi dia sentiasa je keluar. Every 2 jam kita kena check. Jadi pernah sekali tu saya terlambat check, tengok dah macam melecur dah dia punya buntut dia. Penuh dengan luka. Jadi kita belajarlah daripada situ. Alhamdulillah tak ada permanent damage berkaitan dengan tu. Dia pulih, just pakai krim je dia pulih lah. Nona mendapatkan pandangan pakar neurosurgery berkenaan rawatan yang dijalani Mariam. Sejurus selepas lahir, dia dapat yang open spinal bifida. Jadi pembedahan yang pertama yang Mariam terpaksa menjalani ialah pembedahan membaiki spinal bifida yang terbocor ni. Yang ni terpaksa dilakukan serta-merta. Maksudnya dalam lingkungan 72 jam selepas Mariam dilahirkan. Selepas pembedahan ini, Mariam menghidapi masalah yang kedua pula. Okay, komplikasi macam saya kata tadi adalah masalah hydrocephalus. Masa pemantauan, Mariam di ward nampak lilitan kepala semakin menaik
dan juga ubun-ubun kepala pun nampak keras. Kita dapat tahu Mariam dapat air bertakung berlebihan. Jadi pembedahan yang seterusnya ialah untuk merawat masalah hydrocephalus ini. Kita dapati Mariam ada dua masalah lain. Satu ialah yang kita panggil Chiari malformation. Maksudnya dia macam ruang yang lebih sempit di tempat di bawah tempurung kepala dekat dengan saluran tulang belakang. Dia juga dapat masalah yang kedua iaitu tethered cord. Tethered cord maksudnya saraf tunjang melekat di bawah. Yang masalah Chiari itu ialah perawatan yang ketiga. Pembedahan yang ketiga tu kita panggil posterior fossa decompression. Maksudnya tulang tempurung kepala diluaskan supaya ada ruang untuk otak berkembang keluar dan tidak teralih ke dalam saluran tulang belakang. Saya risau sekolah dia satu. Saya tak tahu lagi sekolah dia sama ada dia kena bully ke. Itu risau saya yang paling first lah. Pasal dia tak dapat kontrol langsung. Sedar-sedar je dia dah buang air besar dah. Sedar-sedar dia dah terkencing. Jadi kadang-kadang kita tu tengah main-mainkan dengan dia, ada bau lah. Jadi saya dah bayangkan kalau dia dekat sekolah, macam mana dia nak explain dekat kawan-kawan dia kan. Jadi dia pun saya rasa dia pernah komplain yang kawan dia pernah ejek dia. Saya tak tahu macam mana saya nak, itu adalah hurdle saya yang paling tinggi lah pada saya, di mana saya nak kena ajar dia dan saya kena prepare dia untuk masa depan. Tapi setakat ni saya masih tak tahu lagi apa angle saya kena buat. So sampai masa nanti saya akan buatlah apa yang patut, usahalah. I hope that dia boleh, bila dah besar nanti dia macam boleh defend herself lah. Especially macam mana, and dia tak rasa rendah diri because of her condition. So I hope that she can, macam she doesn't see that condition as something that would hinder dia punya pergerakan harian semula. So I hope macam Mariam akan jadi macam orang lain jugalah. Macam dia tak rasa rendah diri because of her condition. I hope dia boleh take care of herself kalau kita orang tak ada nanti. And macam dia beranilah nak defend herself, tu yang I paling nakkan lah. Macam I tak nak orang tengok dia as another OKU kan, sebab dia ada kad OKU. So I tak nak lah macam orang just macam kesian because of her condition. So I nak dia macam jadi diri dia sendiri kan, and at the same time dia macam tak rasa benda tu macam susah, and tak salahkan diri dia because kenapa dia lahir jadi macam tu, and tak question lah kenapa dia lahir macam different from adik dia, kenapa dia kena pakai diapers and everything. Sebab sekarang pun even dia pergi school pun kadang-kadang macam friends tanya macam, you already big girl, why do you still wear your diapers kan. So I macam, bila I dengar pun I macam sedih jugalah kan, macam because dia pun sekarang tak tahu nak explain her condition macam mana. So I hope nanti bila dah besar dia macam beranilah and bolehlah macam, especially bila kita orang dah tak ada nanti kan, macam dia macam feel herself normal lah juga, macam tu. Bagai menatang minyak yang penuh, begitulah gambaran kasih sayang ibu bapa Mariam kepadanya. Bagi mereka, Mariam adalah anugerah terindah yang tidak ternilai. Menjaga Mariam bukanlah satu bebanan, malah satu pengalaman berharga yang tidak dapat ditukar ganti. Dilayan sama seperti adiknya, perjalanan hidup membesarkan Mariam bagai membina semangat baru dalam keluarga ini. Semoga kisah adik Mariam dapat menjadi contoh kepada mereka yang melalui nasib yang sama. Minggu ini, Nona bersiaran di sebuah restoran yang berkonsepkan moden Inggeris. Fokus utama dekorasinya mementingkan suasana kehijauan dan hiasan flora umpama berada di kediaman sendiri.
Ficus Bistro yang terletak di Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur ini mempunyai 2 tingkat bangunan. Bahagian bawahnya lebih terbuka dengan konsep kafe yang minimalis. Suasananya juga lebih santai untuk menikmati hidangan. Manakala di tingkat atas disediakan ruang yang sesuai untuk mengadakan majlis tertutup mengikut konsep tertentu dan boleh memuatkan seramai 60 orang tetamu. Dengan variasi hidangan fusion serta pelbagai menu menarik, pasti menambat selera. Sesuatu sajian menjadi tumpuan apabila food presentation atau persembahan hidangannya menarik perhatian. Mira juga rasa sangat teruja dengan hiasan dan dekorasi menu di restoran ini dan ia membuatkan selera Mira lebih terbuka. Bersama pemiliknya, Cik Liana Datuk Zakaria yang akan berkongsi cara menghias hidangan yang mungkin anda juga boleh cuba sendiri di rumah. Apa khabar Cik Liana? Baik, Alhamdulillah. Mungkin Cik Liana boleh kongsikan bersama penonton Nona. Okey, untuk hari ini, Yana akan demo 2 dish, which is satu kita punya appetizer, which is guacamole. Dengan yang lagi satu, kita punya dessert, which is pavlova. So first, kita akan ambil kita punya avocado. Avocado ni kita just slice. Guna lesung batu ni just for presentation purposes. Maknanya kalau kita buat dalam ni, kita terus hidangkan dengan lesung batu. betul. Adakah saiz pinggan ataupun papan pemotong ni memainkan peranan dalam menghidangkan hidangan ini? Tak juga. Cara kita present makanan tu memainkan peranan yang penting. Kita akan masukkan? letakkan bawang merah. Dan next kita letak tomato. And then kat sini kita ada salsa. Kita letak cheese. Dia akan buat guacamole tu lagi creamy betul. Dengan parsley. Oh, sangat mudah masukkan semua sekali dalam sup batu ni. Lepas tu kita gaul. Then salt and pepper. Okay. So then bila semua ingredient dah masuk, kita tinggal mash je. So last, kita perahkan jus daripada setengah lime. Dan Mira ada nampak cili padi di sini. Adakah kita akan guna sekali dalam ni ataupun berasingan? Depends. Mira suka pedas ke tak? Suka. Suka pedas, dan kita masukkan sekali. Oh, boleh masukkan sekali. Boleh. Maknanya kita asingkan, kalau tak suka pedas, jangan masukkan. So benda ni dah siap. Yana akan servekan ni dengan chip. Liana, tadi Cik Liana kata akan menghias pavlova kan? Yana akan tunjuk macam mana nak decorate pavlova. Okey, jom kita mulakan. Kita start dengan passion fruit dulu. So very simple. Kita just tabur ke atas the pavlova. So next kita ada cream. So cream ni kita just pipe ke atas pavlova tu. Dan kita letak kita punya berries. Bila kita letak fruits, kita ambil dark chocolate. Kita just grate dekat atas dia. Nampak tak banyak kombinasi rasa di sini. Akhir sekali kita guna edible flowers. So edible flowers ni can makan sekali. So kita letak dekat atas pavlova tu je. Dia very simple. Sebenarnya teknik yang Cik Liana tunjukkan ni sebenarnya tak adalah susah sangat. Yang penting kita perlu ada idea dan juga kreatif menggunakan peralatan yang tersedia di rumah. Barulah hidangan kita nampak lebih menarik. Lebih 2 dekad menjadi anak seni bukanlah satu laluan yang mudah. Ada ketikanya diuji dengan pelbagai rintangan dan ada kalanya dianugerahkan dengan kisah manis dunia hiburan. Mula popular lewat era 90-an, Liza Hanim cukup gah mencipta nama dalam industri muzik. Apatah lagi, lagu Siapa Sangka, Siapa Menduga menjadi siulan peminat ketika itu. Segmen Artis Throwback menyorot kembali kenangan Liza Hanim ketika memulakan kariernya sebagai anak seni.
tahu perkembangan terkini saya? Jangan lupa saksikan Nona. Bagai takdir yang telah tertulis, penghibur yang membina namanya pada tahun 1997 sudah memasang impian untuk bergelar penyanyi sejak di bangku sekolah lagi, menjadikan keluarga sebagai inspirasi dan pendorong utama. Kehebatannya masih diingati sehingga kini. Kalau zaman-zaman kakak, ketika kita darjah 1, darjah 2, kita akan dapat satu form tau dekat sekolah. Kita kena isi cita-cita. Dan di tangga kedua, cita-cita kakak menjadi penyanyi kanak-kanak. So I would say yes, memang betul. Memang daripada kecil kakak memang dah mengimpikan untuk menjadi seorang penyanyi. Mungkin kerana darah kot. Dia memang darah keturunan juga because arwah Tok Wan kakak adalah seorang pemain biola, ya, dan dia ada band sendiri. Kemudian arwah ayah kakak juga adalah seorang pemain band. Dia boleh menyanyi, dia main gitar. Adik-beradik dia semua musician. Dan salah seorang daripada adik ayah, iaitu Anwar Razak, adalah merupakan seorang penyanyi, merupakan penyanyi kumpulan Revolvers. Darah seni tu memang kuat mengalir. Dan of course sebenarnya pendorong paling kuat adalah merupakan arwah ayah kakak, Tuan Haji Abdul Halim Abdul Razak. Dia sangat-sangat very supportive. Kakak nak nyanyi dia bawa aje. Asalkan kakak cakap. Yang itu yang penting. Terkenal sebagai salah seorang penyanyi terbaik negara pada era 90-an, penyanyi bersuara emas ini menyimpan impian untuk mendendangkan lagu penyanyi pujaannya suatu hari nanti. Tapi right now yang kakak terbayang adalah Zaitun Samiun. Ketika dia bertanding, juara lagu dia menang, lagu Menaruh Harapan. Dia pakai that red dress yang very tight fitting, and then rambut dia, she look really glamorous. Dan lagu tu sendiri pun sesuatu lah. Kakak tak pernah dapat menyanyikan lagu Menaruh Harapan tu. Tetapi I think one fine day kalau kakak diberi peluang, I want to try and sing that song. Kakak sayang of course is Getaran Cinta di Jiwa. Mengimbau momen bersama komposer Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lagu ciptaannya Getaran Cinta di Jiwa menjadi antara kenangan istimewa buat Liza Hanim. Lagu tu sebenarnya adalah merupakan lagu pertama yang kakak rakam di dalam studio untuk my first album, dan lagu tu juga merupakan lagu ciptaan arwah Abang Di. So at that time kakak kosong. Dia hanya datang dengan bekalan minat. Jadi I just gave my all, apa yang kakak tahu aja. Menganggap perkara negatif sebagai awan mendung yang berlalu pergi, Liza Hanim kekal positif dalam meneruskan kerjaya seninya. Segala kenangan pahit manis mencuburi dunia seni tetap segar diingatan. Bila orang cakap Liza Hanim, diorang akan dapat bayangkan lagu-lagu belting yang tinggi-tinggi, you know. And usually selepas kakak habis nyanyi, buat rakaman, kakak akan selalu cakap kepada diri kakak, kenapa aku nyanyi macam tu? Dia sejenis perangai pula. Because I feel that I can do it, so why not? So that is what I always do to myself. Kalau nak kata kenangan manis banyak. Like I said, I'm very positive, so I simpan all the positivity. Antara kenangan manis is kakak diberi peluang untuk mewakili Malaysia ke Shanghai Music Festival in year 2000, dan kakak berjaya, alhamdulillah, kakak berjaya membawa pulang silver prize daripada pertandingan tersebut. Itu satu. Of course, another milestone adalah apabila kakak memenangi anugerah vokal terbaik di dalam juara lagu melalui lagu Gelisah Mimpi. Yang itu memang kakak sebenarnya tak sangka, because memang pada tahun tersebut adalah tahun pertama vokal terbaik dipertandingkan. So jadi bila menang tu dia jadi sesuatu yang sangat-sangat dihargai sangat-sangatlah.
Pernah popular dan menghiburkan peminat lebih 2 dekad, Liza Hanim percaya kemunculan bakat baru mampu merancakkan lagi industri muzik tanah air. Kakak percaya yang kalau satu hari nanti kakak berhenti menyanyi, kakak tahu yang industri kita tidak akan keterusan penyanyi yang bagus. Cumanya harapan kakak, number one, penyanyi-penyanyi berbakat jangan ditidakkan bakat mereka dan peluang mereka di dalam industri kerana vanity, wajar. Ya, pasal to me, yang akan sustain seseorang itu adalah bakat mereka. Wajah apa semua boleh alter. Tetapi bakat tu, once you have it, you akan ada sampai bila-bila. Dan yang kedua, kepada penggemar-penggemar industri muzik tanah air, kita dokong mereka-mereka yang benar-benar berbakat. Maknanya dengan quality music, quality singers, quality musician, dan kita tidak segan untuk bawa muzik Malaysia ke mata dunia, insya-Allah. Katakan kau milikku, walau hanya penipuan. Suwon merupakan sebuah bandar yang terletak di bahagian tengah selatan Gyeonggi-do, Korea. Dari daerah Seoul, ia mengambil masa 1 jam perjalanan untuk tiba di sini. Antara tarikan bandar Suwon adalah tembok kubu Hwasong yang telah dibina pada tahun 1794 dan telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Paddle Moon Gate pula mempunyai rahsia sejarahnya tersendiri. Bersama anak jati Kulajaya Johor, Nabila Ami yang telah dilantik oleh Kerajaan Korea Selatan sebagai Duta Pelancongan meneroka Bumi Suwon dalam segmen Sana Sini. Menyimpan 1001 kisah sejarah, Suwon merupakan sebuah bandar yang menarik untuk dihayati. Keunikan reka bentuk bangunannya yang dibina sejak zaman dahulu menjadikan lokasi ini antara tarikan yang popular. Hai dan Assalamualaikum untuk penonton Nona. Saya Nabila Ami. 안녕하세요 여러분. 저는 Nabila Ami입니다. 오늘 같이 수원 홈 떠나볼까요? Saya telah menetap di Korea Selatan selama 3 tahun di bawah tajaan Kerajaan Korea dalam bidang kejuruteraan tenaga di Korea University of Technology and Education di Chernan. Terdapat pelbagai tempat menarik yang anda boleh lawati di Suwon dan di antaranya ialah Paddle Moon Gate, Hwasong Fortress dan juga Henggung Palace. Tahukah anda tentang sejarah Suwon City ini sendiri? Jadi pada pemerintahan King Jongjo, dia telah berniat untuk menukarkan ibu kota Seoul ke Suwon itu sendiri. Jadi tindakan pertama beliau adalah membawa makam ayahnya iaitu King Sado untuk dibawa ke Suwon. Dan di situ dia telah membina kubu 4 penjuru dan kubu-kubu inilah yang mendapat iktiraf oleh UNESCO di bawah World Heritage. Menurut sejarah, tembok kubu Hwasong merupakan kawasan di mana putera mahkota Sado ditemui mati apabila dia diperangkap dalam kotak beras atas arahan bapanya dan dibiarkan mati kelaparan. Seperti yang kita sudah sedia maklum, sebut saja tentang Korea Selatan, rata-rata akan memikir tentang K-Entertainment. Dan ramai pelancong yang datang sendiri ke Korea untuk ke konsert ataupun filming location. Jadi apa yang saya ingin terangkan tentang Suwon iaitu keistimewaan sejarahnya sendiri. Jadi rugilah kita kalau melancong dan tidak mendapat ilmu yang patut kita grab. Selain pengunjung dapat mengetahui tentang sejarah Korea, negara ini juga amat popular dengan makanan tradisinya iaitu kimchi. Tidak hairanlah Korea mendapat julukan nama Bumi Kimchi. Uniknya budaya Korea ini dari segi pemakanan mereka, di mana mereka memerlukan kimchi bagi setiap hidangan yang mereka makan. Tak kira lah apa-apa pun. Ibaratkan kimchi tu satu makanan ruji bagi mereka. Kalau tak ada kimchi, kurang selera mereka untuk makan.
Daerah Suwon bukan sahaja menjadi tumpuan dalam kalangan pelancong asing, malah masyarakat tempatan juga mengagumi seni dan sejarahnya. Apatah lagi, keunikan budaya yang dimilikinya melatari kehidupan mereka. Sejujurnya memang memerlukan sedikit waktu dalam menyesuaikan diri di Korea Selatan ini kerana budaya pali-pali. Jadi budaya pali-pali ini ialah satu budaya yang untuk semua benda mereka harus buat dengan lajunya. So memang agak memenatkanlah untuk pertama kali di sini. So bagi saya kalau cukup masa nanti dah terbiasa, so kita akan menjalani kehidupan seperti biasa. Harapan saya adalah untuk pandemik ni segera berakhir supaya ramai boleh travel ke Korea Selatan, dan bagi siapa yang memasang niat untuk datang ke Korea Selatan, pastikan anda mendapatkan info-info terkini sebab banyak sebenarnya tempat menarik yang ada di Korea dan mereka akan wawarkan dan promote dengan lebih bagus. Jadi make sure yang anda tahu semua maklumat terkini. Dan untuk pemilihan musim pula, seperti kawan Korean saya pernah cakap, pilihlah antara dua musim, iaitu musim spring ataupun autumn, iaitu perempuan bagi musim bunga dan lelaki bagi musim duduk. Dan sejujurnya saya juga meminati dua musim tersebut. So datang ke Korea dan pilih musim yang betul. Jumpa nanti. Jika berkesempatan melancong ke bumi Korea, jangan lupa untuk mengambil peluang meneroka daerah Suwon yang syarat dengan khazanah sejarahnya. Sejak kebelakangan ini, corak terrazzo semakin menjadi trend hiasan dekorasi rumah. Jika dahulu ia lebih terkenal sebagai rekaan jubin kediaman, kini pelbagai produk dan peralatan dapur dapat dihasilkan. Bersama pengasas Kituko, Julia Tan Faizal Tan berkongsi cara pembuatan pelapik gelas terrazzo. Butirannya dalam DIY. Penggunaan perabot kayu sering menjadi pilihan untuk hiasan rumah, tetapi tahukah anda permukaan kayu boleh menjadi pudar jika kerap terkena tumpukan air daripada gelas minuman. Kesan ini menjadikan perabot kelihatan kusam dan ia sukar untuk dihilangkan. Hari ini kita nak buat coaster. Bahan-bahan yang diperlukan adalah serbuk jasmonite, cecair jasmonite, pewarna, lilin lebah, acuan silikon dan kertas pasir. So bahan ni import dari UK. Dia very eco-friendly, very good for alam sekitar. Dia macam plaster, macam konkrit sikit. Kita nak buat macam style terrazzo. Kita nak buat chips dia dulu. Ni jasmonite ni material dia comes in two forms. Liquid dengan powder. So kita kena mix liquid dia dengan powder dia untuk dia keras lah. Kita gaul bagi mix properly lah. Sampai tak ada biji-biji powder dia. And then kita letak colour. Colour hari ni kita guna white. Tapi boleh je guna colour-colour lain. Ada blue. Kita mix colour buat pink. Tuangkan campuran jasmonite ke atas plastik dan ratakan secara nipis bagi memudahkan proses pengeringan. Once kita dah rata, tunggu bagi dia keras. Okay, so sekarang ni dah keras, dia dah kering. So kita bagi ronyok-ronyokkan, pecahkan dia kecil-kecil bagi chips terrazzo lah. So kita crushkan dia macam ni, bagi kecil-kecil. Besar pun boleh je. So dia jadi chips macam ni. Okay. And now kita letak kat tepi je. Okay, sekarang ni kita measure chips dia. Chips ni nanti keluar macam ni. Kita boleh guna colour-colour, banyak-banyak colour. Up to your taste lah. So I measure out. You boleh mix apa colour je you nak. Nak 10 colour pun boleh, 1 colour pun boleh. Now kita measure balik jasmonite powder ni.
ikut nak buat dalam coaster. Ulang langkah mencampur sebut jasmonite, cecair jasmonite dan perwarna putih untuk membuat pancuhan baru. And then kita letak chips. Dan kacau dia, bagi dia mix into the jasmonite. Tuang bancuhan jasmonite tadi ke dalam acuan silikon dan ratakan dengan menghentak secara perlahan di permukaan meja supaya pelapik gelas dapat dibentuk dengan sempurna. Okay, so now dah keras. Kita demoldkan dia, keluarkan dari silikon mold dia. So dia looks like this. Now kita nak bagi sand kan. Okay. So kita guna yang kasar ni, bagi nampak colour chips dia keluar sikit. And then kalau macam ada rough edges tu, kita boleh fix it lah. Tengok colour dia dah keluar sikit dah. Okay, ni dia dah habis. So sekarang ni kita lapkan bagi kering. And then after that kita nak letak bagi waxkan dia untuk kalis air. So that when you guna macam air sejuk, minum air sejuk, air tu tak serap masuk dalam lah. Guna beeswax. Dan ambil sikit macam ni. And then just okay. Dah siap dah. Bukan sahaja cantik dan menarik, penggunaan pelapik gelas ini juga dapat mengelakkan meja kayu berbekas dengan tumpukan air. Senang kan? Korang pun boleh buat. Selamat mencuba. Setiap wanita dijadikan hebat. Masing-masing hebat dengan cara tersendiri. Wanita harus mencari dan menilai kekuatan yang ada pada diri. Kekuatan diri menjadi benteng untuk berdepan segala ujian dan kepayahan. Ia juga menjadi kayu pengukur untuk menilai kemampuan seseorang. Situasi ini sesuai digambarkan dengan ungkapan, "When there is no struggle, there is no strength." Kata-kata inspirasi Oprah Winfrey ini mengakhiri siaran Nona kali ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pemilik Ficus Bistro, Cik Liana Datuk Zakaria di atas kesudian menerima kunjungan Nona minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa terus layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami lagi di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja